Assalamualaikum, hai, salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Kepada mereka yang belum sampai ke channel ni atau saluran ni, nama aku Afdaluddin Zainuddin. Ada yang panggil aku Afdal dan ada yang panggil aku Din. Jadi kebiasaannya dekat sini aku akan sembang pasal Grab atau e-hailing. Okey. Petang ni, okey, aku tak tahu bila aku upload video ni, tapi petang ni setakat aku buat video ni tadi, kita dikejutkan dengan berita kematian seorang pemandu e-hailing. So, tapi dia kata lelaki warga tempatan, okey, tapi dia tak bagi tahu Melayu, Cina, India ke lain-lain, dia tak bagi tahu. Okey, tapi kronologinya adalah kat mana Bukit Tugu ke apa, ada sebuah kereta didapati memandu dalam keadaan yang terburu-buru ataupun disyaki, dan peronda kejar lah. So bila peronda kejar, kereta tu accident ke apa, betul berhenti tepi jalan, yang lain dalam kereta tu lari. So didapati dalam kereta tu ada mayat lah kan. So tu bila dah cek semua adalah pemandu e-hailing berusia 50-an, okey, otai juga. So sekarang ni disebabkan dia tak ada bagi tahu apa agama ke bangsa dah apa, tak kisah. So yang mana yang bukan Islam, kita minta berdoa ikut agama masing-masing. So mana yang Islam, kita sedekahkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. So semoga roh arwah ditempatkan bersama-sama dengan orang yang beriman. Okey, ni apa kata teori Palatau-nya, okey, apa yang mungkin terjadi kepada si mati. Okey, antara teorinya adalah, teori yang pertama adalah okey, untuk saya lupa sebelum pergi ke teori Palatau, suspek dah ditangkap. Dia tahan 7 orang warga Indonesia dan ada 4 orang disyaki dia sebagai suspek lah. Daripada 7 orang tu ada 4 orang suspek dah dapat tahan lah. So nanti siasatan lanjut tu kita tunggulah nanti macam mana. Okey, so sementara nak tunggu cerita daripada polis apa sebenarnya yang terjadi. So ini benda-benda yang mungkin terjadi kepada si mati. Okey, teori Palatau yang pertama mungkin waktu kejadian mungkin ada apa kata berlaku bertikam lidah, okey, di antara pemandu dengan penumpang kan. So dah bertikam lidah tu, daripada bertikam lidah dia pergi kepada fizikal lah. So itu yang menyebabkan kepada kematian. Okey, so itu teori pertama. Okey, teori Palatau yang kedua, mungkin suspek berniat memang untuk menyamun mangsa. Okey, memang niat dia nak samun mangsa, tapi keadaan menjadi seperti yang tidak dirancang. Sebab rancangan kebanyakan orang lah, kebanyakannya bila nak buat jenayah ni, nak samun ke apa, biasanya dia nak samun je kan, jarang niat dia nak bunuh sekali. Tapi mungkin macam aku cakap lah, dia rancangan tak seperti yang dijangkakan, so menyebabnya kematian. Okey, dan lagi satu teori Palatau-nya adalah bila bila polis nampak dia orang bawa kereta tu dengan niat
bagi kita kan, bagi kita yang tak tahu apa-apa ni, mungkin kita nampak dia orang ni mesti nak hapuskan bukti lah, sebab tu dia bawa kereta tu pergi ke Bukit Tugu tu kan. Dekat situ kan jalan gelap, benda semua kan, kita tak tahu apa plan dia orang. Okay, mungkin niat dia orang nak tinggal kereta kat situ ke kan, tinggal kereta kat situ dengan mayat kat situ, ataupun dia tinggal situ pun dia bakar ke kereta tu kan. Kita tak tahu. Tapi yang aku tahu, kalau dari sudut aku, kalau aku tengok tu, niat dia orang memang nak pun kata menghapuskan bukti lah kan. Niat dia orang nak menghapuskan bukti, tapi pun kata luck dia orang tak cantik kan. Luck dia orang tak cantik, jumpa pula peronda kan. Jumpa peronda memang dapat, lepas tu dapat lagi, tapi masih pun kata suspek dapat ditahan lah kan. Tu bagus polis Malaysia ni babe, sebenarnya polis Malaysia sebenarnya bagus babe. Tapi bila bawa ke apa nama ni, ahli politik ke bagai jadi payah sikit. Alright, tapi itulah, kita mengharapkan keadilan dapat ditegakkan lah kepada bangsa. So korang yang mana player-player malam, Sunia dah cakap banyak kali lah, hati-hatilah kan, dia hati-hati lebih sikit. So kepada ni, kepada driver-driver perempuan, dinasihatkan kan, kalau boleh jangan main malam, terutamanya perempuan lah. Tapi kalau berani, rasa okey je buat malam, tak ada hal lah, boleh teruskan. Tapi kalau boleh, elakkan main malam, terutamanya perempuan lah kan. Yang lelaki tak ada hal sangat kan. Tapi apa nama ni, yang benda buruk ni tak kisah dia boleh jadi kepada lelaki, kepada perempuan kan. Tapi kita perempuan ni, kita kena jaga dia lebih sikit. Kena jaga lebih sikit. Alright, okay, so tu kita biarkan dulu polis buat kerja diorang. Okay, so ni kita pergi kepada berita di Singapura ya. Okay, Singapura dia sekarang ni disebabkan dah apa nama ni, dah berkurangnya pemandu hailing, pemandu teksi dah kurang. So sekarang ni diorang buat macam mana diorang kurangkan cukai untuk kereta elektrik kan, untuk tarik orang buat tu lah. Sebab kereta elektrik dah sekarang kan tengah sibuk kereta elektrik dan benda semua kan. Tapi bagi aku, kereta elektrik ni, dia macam mana aku nak cakap, kereta elektrik ni kalau dia guna untuk persendirian kan, guna untuk sendiri, untuk pergi kerja, balik kerja kan, untuk balik kampung, bagi aku tu tak ada masalah kan, tak ada masalah sangat. Tapi kalau kata guna kereta elektrik ni, katalah untuk jadi pengangkutan awam ke pelbagai kan, dia jadi macam sangat tak efektif bagi akulah. Sebab kita kan, yang mandu teksi, mandu hailing, satu hari bergerak berapa kilo babe kan. Kau bergerak berapa ratus kilo, katalah satu kereta elektrik tu tak banyak lah, 500 km sekali cas penuh. Sekali cas penuh tu katalah nak cas berapa jam babe kan. Katalah kau kayuh pada pagi tu, sampai tengah hari tu dah sampai 500 km dah. Lepas tu nak cas penuh dah kena pula, habis lah masa lagi berapa jam nak tunggu cas penuh. So bagi aku dia tak berapa nak efektif kalau dekat Malaysia lah kan. Kalau dekat Malaysia, kalau dekat Singapura kita tak pasti, mungkin sebab negara dia kecil kan, so banyak port boleh nak letak cas ke apa. Tapi kalau dekat Malaysia, saya cakap memang dah, apa kata, korang boleh tengok banyak gila vlog YouTuber ada buat kan, buat pergi pada KL, pergi Penang lah, pergi Terengganu lah, pelbagai kan, kau boleh tengok kan. Tapi diorang cas, kau tengok macam mana nak cas tu, susah. Ada tempat tak boleh nak cas, ada tempat cas tapi guard tak bagi cas pun satu hal juga. So untuk dekat Malaysia ni hassle-nya banyak kan. Aku tak tahu apa nama ni, aku tak tahu pula apa. Aku tahu yang kereta pun ada dia punya apa, fast charging kan, macam handphone ni fast charging, cas sejam je kan. Tapi entahlah, dia macam tak sesuai sangat kan. Aku tak tahu kalau macam bas elektrik, kalau kita tengok bas percuma kan, banyak bas elektrik kan, dan jenis tak dengar bunyi kan, berhenti sebelah kau pun kau tak perasan bas berhenti sebelah kau kan. Tapi bagi aku kesusahannya bila nak cas tu, kau dah buang masa nak cas tu kan. Macam kau isi minyak, contoh kau isi minyak, tak kisahlah kau isi minyak berapa ringgit pun, kau spend masa kurang daripada 10 minit kan.
kau isi full tank ke, kau isi half tank ke, kau isi RM10 sekalipun, kurang 10 minit settle kan. So untuk kereta elektrik ni digunakan untuk sebagai pengangkutan awam, bagi akulah dia tak efektif. Tapi kalau macam bas macam bas, kalau kita tengok banyak kan dekat KL itu utamanya kan, bagi aku bas okey, sebab bas bukan kita sendiri punya, kau faham tak maksudnya? Dia pakai bas ni, jadi kan kalau dah week ke apa, bas tu dia charge, dia pakai bas lain kan, untuk bawa. Dia boleh tukar bas macam tu. Tapi macam kita ni kan, yang buat taksi, buat e-hailing ni, kau nak tak nak, kau kena tu juga kereta kau nak kena charge, kau nak kena tunggu kan. So ikutlah, pandailah masing-masing. So kalau kata banyak duit nak beli Tesla ke apa kan, dah lah ada ni kecoh punya, kereta elektrik lagi berat sebenarnya daripada kereta biasa sebab dia yang berat, bateri dia yang berat. Bateri dia yang berat. Dan lepas tu sekarang ni aku tahu kat US, tak silap aku tengah kecoh, rupa-rupanya nak charge apa nama ni, bateri kereta elektrik masih guna minyak, walaupun tak banyak, masih ke sama banyak juga dengan kau isi minyak. Macam tu lah ada, kalau korang cari ada artikel-artikel aku dah banyak aku baca, lebih kurang macam tu je. Sebab dia kata nak charge kereta elektrik tu pun sebenarnya pakai minyak juga. So maknanya datang nak apa kata save energy ke apa bagai, biar dia orang lah. Tu biar orang settle lah. Kita duduk tepi makan popcorn je dulu. Okay, so tu je lah perkongsiannya ataupun bebelannya untuk kali ni. Sekian saja daripada saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.